Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang bab yang ke-13 ya. Bab yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-imam ta'ridu lahu al-hajah ba'da al-iqamah. Tiba-tiba imam ada hajat setelah dilaungkan iqamat. Mana bila dilaungkan iqamat, tiba-tiba imam ada hajat, ada keperluan. Mana urusan yang berlaku secara tiba-tiba. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Baik, di bawah bab ini Imam Nasa'i kemukakan satu riwayat, iaitu riwayat yang ke-791. Wa bi qala akhbarana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Ismail qala hadatsana Abdul Aziz an Anas qala uqimatis salah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyyun li rajulin fama qama ila salah hatta nama al-qaum. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, telah dilaungkan iqamat untuk salat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan seorang lelaki. Hadis ni sebenarnya dia ada hadis yang lengkap lah. Hadis ni ringkas. Jadi telah dilaungkan iqamat untuk salat, dan Rasulullah ataupun dalam keadaan Rasulullah sedang bercakap dengan seorang lelaki. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memulai salat sehingga akhirnya ramai yang tertidur. Mafhum hadis ini secara umumnya, maknanya sebenarnya setelah dilaungkan iqamat itu, selepas itu tiba-tiba ada keperluan yang tiba-tiba berlaku. Kita pun tengok tu banyak persoalan lah timbul pada hadis ini. Banyak persoalan yang timbul. Dilaungkan iqamat, sedangkan kita bincang dah dalam hadis-hadis sebelum ini bahawa muazzin zaman Rasulullah bila ke mana-mana lah hak jadi muazzin Rasulullah tu, dia tidak akan iqamat kalau Nabi tidak tampil ke hadapan. Sebab Nabi suruh dah, kita jumpa dah kan. Bila melihat aku baru qamat. Maknanya kira-kiranya Nabi sudah bersedia. Sebab itulah Imam Nasa'i buat tajuk tiba-tiba. Masa Nabi tubik dan masa dilaungkan iqamat, masa tu tak ada masalah ke apa lagi. Selepas daripada itu. Tak apalah kita tengok selepas ni. Jadi timbul beberapa persoalan. Jadi bila Nabi bercakap, padahal kita kata bercakap ni mana duduk dalam masjid juga. Tidak atau pergi keluar naik kereta pergi, kalau tu munasabah kita kata lambat dah. Ni duduk situ juga. Panjang benar tu. Kalau kita tengok dalam hadis ni, lamanya Rasulullah bercakap najiyah ni maknanya bercakap tu perlahan dia dengan lelaki tu ya. Lamanya siapa tidur tu. Siapa tidur tu ahli Jumaah tu. Nera. Kita kata Allah nidurnya. Nak kita kata. Ke lagu mana sebenarnya? Itulah. Cuba kita tengok di sini. Pertama sekalinya hadis bab iaitu hadis Anas bin Malik. Ini hadis ni muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua bab yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i bermaksud adakah harus bagi imam selepas dilaungkan iqamat sibuk dengan keperluan lain dan tidak terus menunaikan salat? Jadi jawapannya adalah harus. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nasa'i. Bolehlah. Patu haruh tu lagu mana pula tu? Takkanlah haruh gitu saja, bebas gitu secara mutlak gitu haruh. Kau dalam keadaan macam mana? Ni hukum umum. Maknanya boleh. Baik, difaham daripada kata-kata selepas iqamah, ba'dal iqamah. Jika sebelum iqamah, maka lebih lagi besar keharusan bagi imam menyelesaikan urusan penting sebelum mendirikan salat. Jadi kalau sebelum iqamah tu lagilah boleh. Kalau selepas iqamah pun boleh lagi. Itu difaham daripada tajuk yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i. Dan juga dengan hadis ni lah. Maknanya selepas iqamah tu tajuk yang dibuat tu. Sebab Imam An-Nasa'i ni pun sebenarnya tajuk yang dibuat tu bukan main, bukan buat saja-saja tu, ada nilai fiqh. Sebab tu ada ulama tulis sebuah kitab pula tentang fiqh Imam An-Nasa'i tu. Jadi Imam An-Nasa'i ni antara yang berpendapat boleh. Sebab ada yang kata tak boleh secara mutlak. Ada. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi kalau sebelum iqamat lagilah
besar keharusan itu. Yang ketiga, Az-Zain Ibnul Munayyir rahimahullah telah membuat komentar berkenaan kata-kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tajuk dia. Jadi banyak sebenarnya kita jumpa dalam Sunan Nasa'i ni, Imam Nasa'i sendiri pun sebut tentang Ibnul Munayyir itu. Ni orang penting. Dia juga ada buat komentar terhadap kenyataan dia tentang hadis-hadis Bukhari pun ada juga, contohnya di sini. Ni kira tokoh besar lah ni, Ibnul Munayyir. Kalau nak tengok, saya pun tidak bawa biodata dia. Kalau dalam internet tu tarik saja. Dia ketubik biodata dia, ketokohan dia. Baik. Jadi Ibnul Munayyir, Az-Zain Ibnul Munayyir rahimahullah telah membuat komentar berkenaan kata-kata Imam Bukhari rahimahullah dalam tajuk dia. Ni tajuk Imam Bukhari buat ni. Bab tiba-tiba imam ada keperluan penting selepas dilakukan iqamat. Tu Imam Bukhari buat. Mana lebih kurang yang maksud dengan Nasa'i ni. Pengarang ni kata Az-Zain Ibnul Munayyir, dia kata pengarang telah menyebutkan imam secara khusus. Sebut terang imam. Imam tiba-tiba ada keperluan. Tak sebut makmum, sebut imam. Secara khusus. Sedangkan hukum harus adalah umum, sama ada kepada imam ke atau pada makmum. Jadi kalau imam boleh, makmum lagi lah boleh. Tapi apa sebut khusus imam itu? Itu yang cuba nak dibuat komentar oleh Ibnul Munayyir. Ini difaham daripada lafaz hadis wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Yang menyebutkan keperluan bercakap dengan lelaki berkenan adalah merupakan hajat Nabi. Dia kata gitu. Jadi Ibnul Munayyir kata gitu. Maknanya Nabi bercakap dengan lelaki tu dia kata Nabi, orang panggil apa kita, hijab Nabi. Nabi yang ada keperluan dengan lelaki tu. Itu Ibnul Munayyir buat komentar dia. Baik. Yalah, ulama lain tak setujulah. Tak apalah, kita tengok dia. Jika hajat itu adalah dari lelaki berkenan, maka sudah tentu Anas akan kata wa rajulun yunajin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah keperluan hajat itu daripada lelaki itu, mesti Anas akan sebut lelaki itu bercakap kepada Nabi. Tapi tidak Nabi bercakap dengan lelaki itu. Itu kata Ibnul Munayyir. Baik. Hafiz Ibn Hajar jawab. Habis Ibn Hajar buat komentar lah. Dia kata tak mesti begitu. Tak boleh kita nak kira begitu. Atas dasar dari segi siapa dia jadi fa'il, hak mana duduk dulu kalimah tu. Hafiz Ibn Hajar kata tak mesti bila Anas kata wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji, tiba-tiba dalam maka kita pun kata Nabi berhajat pada lelaki tu. Kalau lelaki tu berhajat pada Nabi, tentu Anas kata warajulun yunaji. Kata Hafiz Ibn Hajar tak mesti gitu, tak boleh faham gitu secara mutlak. Beliau lupa. Dia kata tidak mesti gitu tu, dia ada alasan dia lah. Dia kata beliau lupa. Siapa dia beliau tu? Az-Zain Ibnul Munayyir. Beliau lupa lafaz hadis yang terdapat dalam Muslim. Kena tengok hal lain pula. Apa dia? Uqimatis salah faqala rajulun li hajatun faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunajihi. Ni. Telah dilakukan iqamat, maka ada seorang lelaki berkata, saya ada hajat. Maka Nabi bangun dah bercakap dengan. Jelas dalam riwayat Muslim ni, hajat tu hajat lelaki tu lah. Kata Hafiz Ibn Hajar lagi, jelas pada saya bahawa hukum ini hanya berkait dengan imam. Bapa yang Imam Bukhari pun sebut imam dalam tajuk dia. Imam Nasa'i pun sebut imam juga. Pada saya, kata Hafiz Ibn Hajar, sebab disebut jelas nama imam itu, kerana hukum ini, hukum yang kita nak bincang ni, dia berkait dengan imam. Kerana seseorang makmum apabila secara tiba-tiba ada keperluan mendesak, maka ia tidak ada kaitan dengan makmum yang lain. Kalau dia pergi pun tak terjejas semaya tu. Boleh semaya tepat juga waktu tu. Tapi kalau imam ada hijau, jadi lambatlah semaya. Ada kaitan. Sebab imam seorang, makmum ramai. Berbeza dengan seorang imam yang mana beliau ada berkait dengan permulaan salat yang secara langsungnya berkait dengan seluruh makmum yang ada. Oleh kerana itulah maka Imam Bukhari dan juga Imam Nasa'i lah telah membuat tajuk seterusnya Oleh kerana itulah maka Imam Bukhari telah membuat tajuk seterusnya dengan tidak menyebutkan nama imam. Ini fiqh Imam Bukhari lah. Tajuk selepas tu babul kalam idza uqimatis salah. Bab perbincangan bercakap apabila dilakukan iqamah. Ni tak sebut imam, tak sebut makmum. Maknanya hak ni dia nak hukum umum. Boleh juga.
Hak tadi nak ayatnya kait iman dengan jadi lewat semaya tu. Hak tu pun boleh juga. Enggak iman ni, makmum ni tidak kait pun. Maknanya kalau dia pergi, ada urusan pun, tak ada masalah. Tak terganggu pun jemaah ni. Itulah maksud dia buat tajuk seperti tu. Bab bercakap apabila dilakukan iqamat. Melalui tajuk ini, ni kata kata Hafiz Ibn Hajar ni, Imam Bukhari mengisyaratkan tidak tepat pandangan orang yang menganggap makruh perbuatan tersebut secara mutlak. Tu. Jadi memang ada pun dalam setengah-setengah mazhab, bahkan ulama-ulama tertentu, dia kata siapa dia bercakap lagi selepas dilakukan iqamat, itu hukumnya makruh. Imam Bukhari ni ayat ada tidak makruh kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan tu gora misalnya. Duk gora lagi lepas ayat tu memang makruh. Ni kan ada keperluan. Keperluan tu pula penting. Sebab tu dia sebenarnya ada lagi ulama bincang keperluan tu kalau boleh ditangguh selepas ni tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Sebab tu anak kata dia timbul persoalan mana tahu mana masalah tak boleh tunggu sebentar tu. Tak boleh tunggu pada berapa minit semaya tu. Sebab itulah ada setengah macam-macam lah ulama sebutnya. Ada setengah kata dak hak tu wahyu tu. Wahyu, Nabi buat kita terasa wahyu daripada Allah. Nabi pun tak terpaksa patuh juga tu. Tu. Tapi kalau orang lain tak siapa tak tu. Kecuali kih emergency kih tu kena tobik tu, boleh jadi tu iman lain lah jadi tu imannya. Sebab sahabat Nabi, sebab dia kih ni berlaku Nabi bukan tobik pada masjid ni. Nabi kecek tu dalam masjid juga. Sahabat tu tengok tu Nabi duk cakap tu. Tak kena jadi tu iman orang lain naik situ. Sebab itulah ulama kata keperluan tu kena tengok. Kalau keperluan melibatkan terpaksa pergi luar masjid. Misalnya sebagai contoh. Saya tidak buat di sini lah. Misalnya kena selesai qamat tu siapa mesej. Ataupun orang main royak. Anak tu iman ni ataupun isteri tu iman ni tenak benar ni. Minta pergi segera lah. Mana nazak tu. Kalau maya pun jadi tak tenang tu. Dia boleh. Tu pergi tu orang lain ganti lah. Sebab dia tubik pada masjid tu. Pergi balik rumah dia. Ni tak ni. Sebab tu ulama dia kata dia kena tengok banyak perkara bab ni. Banyak perkara kena tengok setara mana. Bakal dia kalau Nabi ada keperluan siapa pergi lama seperti mana Hakih pergi ke Quba tu kan. Saya nak bakal jadi iman. Atas permintaan daripada Bilal tu. Itu antara yang disebut dalam syarah lah. Baik. Cumanya itulah sebab Imam Bukhari ni dia bukan kata mutlak boleh tu. Boleh ni kalau ada keperluan. Cuma kata Hafiz Ibn Hajar, Imam Bukhari buat tajuk nak tolak orang kata secara mutlak. Keadaan macam mana pun tak boleh kecek. Dia nak tolak tu. Itu kata Hafiz Ibn Hajar lah. Baik, yang keempat, solat yang dimaksudkan dalam hadis ni lah adalah solat isyak. Solat isyak maksudnya. Ini berdasarkan hadis. Kalau kita tengok ni pun nampak solat isyak tu isyarat sebab tidur tu. Siapa tidur. Tak apalah. Solat yang dimaksudkan dalam hadis bab adalah solat isyak. Ini berdasarkan hadis Muslim melalui jalur sanad Hammad bin Salamah daripada Thabit daripada Anas radhiyallahu anhu. Lafaz hadisnya uqimat salatul isya. Faqala rajulun li hajah. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yunajihi hatta nama al-qaum aw nama ba'dul qaum thumma sallu. Telah dilakukan iqamat untuk salat isyak. Jelas tu salat isyak disebut tu. Lalu ada seorang lelaki berkata, saya mempunyai hajat. Dia kata ke Nabi ni. Lalu Nabi SAW bangun dan bercakap secara perlahan dengannya. Urusan Rasulullah SAW dengan lelaki itu agak lama. Saya buat dalam kurungnya sebab asalnya tak ada tu. Cuma ulama kata itu maksud dianya. Jadi urusan tu agak lama. Sehingga orang ramai tertidur atau sebahagian orang tertidur. Selepas itu barulah mereka salat bersama Rasulullah. Maknanya lama tu. Baik. Al-Hafiz, yang Hafiz Ibn Hajar lagi, dia kata, saya tidak tahu nama lelaki yang bercakap dengan Rasulullah SAW. Ada sebahagian pensyarah hadis ni menyebutkan beliau adalah pemimpin kaum. Tak tahu nama ke apa, tapi ni orang penting lah. Pemimpin kaum. Jadi baginda SAW melayani beliau kerana mengharap beliau akan jinak dengan Islam. Maknanya tak masuk Islam lagi. Ada yang kata begitu. Dan ini akan memberi peluang baik dalam konteks dakwah. Cuma saya tidak tahu, kata Hafiz Ibn Hajar. Cuma saya tidak tahu ada sandaran tentang pandangan ini ke tidak, saya tak tahulah. Ada sandaran atau tidak. Cuma dia jumpa ada orang lain sebut kata gitu. Cuma dari segi hadis
Ya ke dia ni pemimpin kaum, mana hadisnya, tu saya tak tahu. Tapi ada orang sebut. Tengok, bila dia sebut dia ayat lalu, cuma saya tak tahu ada sandal, ada dalil ke tidak. Ada kata isyarat dalam riwayat lain kata, lelaki ni adalah pemimpin puak dia, kaum dia. Ada juga yang berpandangan barangkali lelaki adalah malaikat yang datang menyampaikan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Namun jelas ini semua adalah semata-mata sangkaan, kata Hafiz Ibn Hajar. Tak ada dalil pun. Sangkaan sahaja. Baik, yang keenam, kesimpulan hadis, harus bercakap dengan seseorang dalam keadaan jemaah telah ramai. Boleh. Ini secara umum. Boleh. Tu email tu. Misalnya beginilah kita kata dah. Nak qamat, tu email Abu Tobik, tiba-tiba ada orang mari. Mari tu pergi depan tu email, royak kata email. Boleh ambil masa sekejap. Tu maksud dia nya. Boleh, harus. Yang kedua, harus terpisah antara iqamat dan takbiratul ihram kerana keperluan. Selepas qamat tu tidak terus dilaksanakan salat kerana keperluan, harus. Bukan kata molek. Tapi jangan buat sampai jadi gitu acak kali. Nah, ni berlaku secara tiba-tiba, tanpa dirancang. Tu boleh begitu. Jika tidak ada keperluan, maka hukumnya adalah makruh. Istidlal yang dibuat daripada hadis ini menolak pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan apabila muazzin melaungkan qad qamatis salah, maka imam wajib bertakbiratul ihram. Jadi ulama lain kata hadis ni menolak pendapat tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam At-Taftazani rahimahullah dalam At-Talwih telah berkata, harus bercakap selepas iqamat. Namun Ibrahim Az-Zuhri dan kalangan ulama mazhab Hanafi mereka menganggapnya makruh, sehingga kan sebahagian daripada mereka, yakni tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi, mengatakan wajib imam bertakbir selepas dilaungkan iqamat. Siapa begitu? Paling kurang makruh kalau mengikut mazhab Hanafi. Maknanya kalau iyalah sebenarnya semua orang terima. Kata Muhammad Maulid tu kan terus lalulah moga Nabi pun gitu, tak doa-doa pun tak ada dah kalau kita tengok dalam hadis selepas iqamat ni. Hak lepas azan tu ada lah. Baik, Al-Allamah Al-Aini berkata, sebab kalangan Hanafiyah menganggap makruh bercakap selepas iqamat tu jika tanpa ada keperluan mendesak. Jadi itulah sebabnya. Sebab pokok Hanafiyah kata makruh. Ni hak paling kurang lah. Walaupun mereka kata wajib. Tapi paling kurangnya makruh. Sebab kalau tidak ada keperluan mendesak, jika ada keperluan yang berkait dengan urusan agama, maka tidaklah makruh. Tapi kalau alasan itu tak ada alasan munasabah, saja mudah-mudah, tu dia kira berdosa lah. Sebab apa? Sebab meninggalkan yang wajib tu. Tu maksud dia. Yang ketiga, tidur yang ringan dan sekejap tidak akan membatalkan wudu. Isu ini telah dibincangkan dalam kitab Taharah. Tidur dalam masjid kan. Kalau tidak kini puan sahabat lepas ngorek tu dia tidur, orang bensya tu bangun tak ambil wuduk, kita jumpa dah tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata tidur tidak membatalkan wuduk. Cumanya tidur yang bagaimana? Kemungkinan kalau tidak tetap papai punggung, tidur tu sendiri tidak membatalkan wuduk. Tu bincang panjang dah lah dulunya dalam kitab Taharah tu. Yang keempat, harus melewatkan solat jika ada keperluan yang mendesak. Kalau ada keperluan haruslah. Baik, bab yang ke-14, al-imam yadhkuru ba'da qiyamihi fi musallah annahu ala ghairi taharatin. Imam menyedari beliau berhadas ketika sudah berada di tempat salat. Kalau kita perhatikan tajuk ini, mana imam itu masih belum bertakbiratul ihram. Itu jelas daripada tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Jadi Imam Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Anas sebut begitu tu sebab itu menjadi topik perbincangan penting di bawah bab ini ya. Sebab kalau kita tengok maknanya Imam Nasai ni dia salah seorang yang menganggap hadis yang dikemukakan di bawah ni maknanya Nabi tak semaya lagi. Dalam kitab pun ada khilaf, kita bincang dah sebelum ni. Nah, ada kata semaya dah. Tak apalah, kita di sini saya cuba bawa beberapa riwayat untuk menunjukkan perbezaan pandangan itu. Baik, Imam Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-792. Wa bi qala akhbarana Amr bin Uthman ibn Sa'id ibn Kathir qala hadatsana Muhammad bin Harb an az-Zubaydi an az-Zuhri wal Walid an al-Auza'i an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah uqimatis salah fasaffa an-nas sufufahum
wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qama fi musallah dzakara annahu lam yaghtasil faqala lin-nas makanakum thumma raja'a ila baitihi fakharaja alaina yantifu ra'suhu. Yantifu tu natafa yantifu, mana bertitik. Dia natafa ni ada dua makna, bertitik ataupun ni, apa ni kita panggil ni, mengalir. Kalau bukan mani kenapa tak kering molek rambut tu dia mengalir meleleh gitu. Itu ya naf, itu naf. Tetapi saya terjemah di sini bertitik. Sebab dalam syarah tu dia kata di sini makna bertitik. Tu. Mungkin mengalir tu ada jugalah. Lam yaghtasil faqala lin-nas makanakum thumma raja'a ila baiti fakharaja 'alaina yantifu ra'suhu faghtasala wa nahnu sufufun. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, telah diiqamatkan untuk salat. Para jemaah telah memasuki saf masing-masing. Dan keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau telah berdiri di tempat salatnya, maka beliau baru teringat belum mandi, maksudnya mandi wajib, mandi junub. Lalu beliau berkata kepada para jemaah, beradalah di tempat kamu. Selepas itu beliau kembali ke rumahnya dan kemudian beliau keluar di khalayak para jemaah dalam keadaan air masih bertitik daripada kepalanya. Kesan air mandi junub itu sepatutnya dalam kurungan lah tu. Kesan air mandi junub tu dalam kurungan. Sebab dalam pensyarah-pensyarah dia kata maksudnya air tu air. Sebab apa? Sebab kalau Nabi ambil wuduk, dia tidak gitu sebab dia sapu kepala tu. Ini siapa titik ni banyak guna air. Air ni tidak wuduk ni. Sebab tu kalau itu kesal awal-awal lah. Takut orang tahu pula. Mana basah parut ni? Ambil wuduk kan ni? Tak apalah. Kita adalah sebab apa? Kita kata Nabi tak malu. Sebab dalam riwayat lepas ni ada beberapa riwayat dia sebutnya dia tak ingat mandi wajib. Nabi sebut. Tak apalah kita tengok sini. Jadi itu dia ada huraian. Baik. Kesan air mandi junub. Pada ketika itu kami sudah berada di saf masing-masing. Yang pertamanya hadis Abu Hurairah ni adalah muttafaq alaih. Hadis ni muttafaq alaih. Baik. Fasaffan nas sufufahum. Bila dilakukan iqamat, fasaffan nas sufufahum, maka orang ramai pun buat saf. Maknanya masuk dalam saf lah. Buat saf, duduk dalam saf dah. Jadi kata-kata silap tu. Bukan kata-kata Nabi tu silap tu. Kata-kata Abu Hurairah silap, potong silap tu. Kata-kata Abu Hurairah ni bermaksud silap tu macam mana boleh tu. Jelas tu kata-kata Abu Hurairah tu. Potong Jadi kata-kata Abi Hurairah ini bermaksud para jemaah telah meluruskan saf mereka. Pandangan ini berdasar pada riwayat Al-Bukhari yang menyebutkan fasawwan nasu sufufahum. Jadi macam mana? Inilah orang panggil mana kita hurah hadis dengan hadis lain lah kiranya. Supaya Quran tafsir dengan Quran. Ini makna guna hadis. Nak tahu mana tu makna buat sah tu mana betul sah. Maknanya betul buat sah dengan sempurna. Sebab dalam riwayat Bukhari isu ni juga. Dia tidak guna fasaffa, dia guna fasawwa. Fasawwan nasu sufufahum, maka mereka telah meluruskan saf masing-masing. Tu betul. Kena ingatlah. Betul sah ni termasuk rapatkan sah. Itu maksud dia. Kalau dalam syarah hadis disebut gitu. Sah tu kena betul. Betul tu lah ke mana? Betul saja ke? Dah rapat. Yang ketiga, riwayat nombor 809. Akhirat lah. Juga dalam Sunan An-Nasa'i menyebutkan qabla an yukabbira. Dia sebenarnya nombor 3 ni sebab dia hadis ni dia khilaf ulama lah. Ada kata Nabi semaya dah. Nabi akad takbiratul ihram dah. Tapi kalau kita tengok semata-mata dalam hadis ni tak lagi. Baik. Riwayat nombor 809 kita tak jumpa lagi dalam Sunan Nasa'i juga. Sebut qabla an yukabbira. Ini lebih terang daripada hadis 792. Dalam riwayat 809 juga dalam Sunan Nasa'i menyebutkan qabla an yukabbira. Bermaksud sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbiratul ihram. Maknanya tak semaya lagi. Baru betul sah.
Mana dalam riwayat 809 ni lebih menjelaskan lagi hadis ni. Menurut Imam Nawawi, sabdaan ini jelas menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam belum lagi melakukan takbiratul ihram. Ingat dah kita bincang dalam kitab dulu kan, timbul jadi khilaf tu. Inilah. Baik, dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada jalur sanad Salih bin Kaisan daripada Ibnu Syihab, hatta idza qama fi musallah intazarna an yukabbira insarafa. Bermaksud sehingga beliau berdiri di tempat salatnya dalam keadaan kami menunggu beliau bertakbir. Beliau telah berlalu pergi. Ni kita ambil saya tidak ambil semualah dia punya hadis ni. Maknanya bila Nabi keluar tu pergi mana? Pergi sampai ke tempat dia semaya, itulah di Raudhah tu. Kami pun tunggu untuk dia takbir. Tak takbir lagi tu. Intazarna an yukabbira. Kami tunggu dia. Insarafa, yakni thumma insarafa. Kemudian pergi, tak ada akad takbir. Pergi tu apa tu? Teringat mandi wajib dak lagi ni. Tu maksud ni jelas tu intazarna tu. Tunggu dia bertakbir. Insarafa mana thumma insarafa. Kemudian tak ada akad takbir, dia pun pergi. Tu sebut dalam riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan Nabi SAW teringat beliau belum mandi wajib sebelum melakukan takbiratul ihram. Demikianlah juga apa yang disebutkan dari riwayat Yunus dan Muslim yang mana lafaznya lebih jelas, hatta idza qama fi musallah qabla an yukabbira dzakara fansarafa. Sehingga beliau selesai sampai di tempat salatnya sebelum bertakbiratul ihram. Lalu beliau teringat belum mandi wajib, maka beliau telah berlalu pergi. Ini jelas lagi. Riwayat ini juga menjelaskan belum berlaku masuk dalam salat. Inilah pendapat hak kuatnya. Sebab pendapat kata Nabi itu dah tu ulama kata hak tu ulama ada kritikan terhadap dia. Fihi maqal. Pada hadis tu ada pertikaian ulama. Tak apalah. Hukum mana pun khilaf. Kita tengok selepas ni lah. Cuba tengok lagi. Yang keempat, zahir maksud hadis-hadis yang menyebutkan isu ini tidak berlaku pengulangan iqamat. Kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis yang sebut ni kih ni lah. Hadis riwayat tu, riwayat jalur sanad tu, semua hadis tu tak ada sebut pun qamat semula. Dah lama sangat ni sampai tidur qamat pula. Tak ada sebut. Ini menunjukkan masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk mandi junub tu sekejap saja. Ni istidlal ulama mana semetamna tu. Tak apalah, hak ni ada kritikan juga ni. Jika masa berkenaan lama, maka mesti diulangi salat. Lafaz hadis yang menunjukkan sekejap mana? Makanakum kharaja ilaina wa ra'su yantifu ma'an. Makanakum. Makanakum ni dalam setengah riwayat umkuthu dia sebut. Nyata umkuthu ni kalau kita terjemah umkuthu, tunggu sebentar. Duduk sini sebentar. Jangan bergeraklah. Itu mana umkuthu. Ni, tempat makan aku. Lepas tu kharaja ilan, dia keluar kepada kami. Itu makna dia duduk sini lah, keluar. Keluar lepas tu mari pula. Mana sebentar. Dari segi bahasa boleh keluar ilaina. Selepas tu keluar kepada Ina, dia masuk dari rumah dia lah, duduk tempat mayat dah. Masuk rumah dia, lepas tu kharaja ilaina. Selalu tu keluar kepada kita. Keluar mula. Kalau kita terima hukum Kelantan, dia masuk rumah dia mayat, lepas tu tubik pula. Mana meta tu? Tak lama tu. Itu difaham oleh ulama. Dan wara'su yantifu maknanya kepala dia tu masih menitik lagi. Maknanya mandi tu agak gaduh kalah tu. Tubik selalu. Itu isyarat-isyarat kepada sekejap saja Nabi ambil masa untuk mandi junub itu. Ni dalam syarah Muslim lah ni. Imam Nawawi. Baik. Tu pandangan Imam Nawawi. Sebenarnya pandangan Imam Nawawi ni telah dikritik oleh ulama. Kerana tidak ada dalil yang khusus yang menunjukkan keperluan mengulangi iqamat dengan sebab berlaku selang masa yang lama. Bahkan pandangan beliau dilihat tidak tepat jika dilihat kepada hadis 791 sebelum ni. Tadilah kita baca dia kan. Yang menyebut kekelewatan Rasulullah tu mengerjakan salat setelah dilakukan sampai tidur habis orang. Hak mana ada di masjid tu. Yalah ada syarah sebut kata tidak mana tidur semua. Ni dia panggil lafaz aghlaq ni. Lafaz aghlaq ni tidur habis. Habis tak seorang habuk kau. Tak mungkin begitu. Tapi bahasa kita berkecek. Pergi belakang apa-apa dia. Pokoklah tak tinggal seorang habuk. Tu pergi belakang tu aghlaq. Kebanyakannya. Itu maksud dia. Pokoklah tidur semua. Baik, cuba tengok lagi. Yang kelima, zahir hadis bab menunjukkan para jemaah telah menunggu salat dalam keadaan qiyam selepas dilakukan iqamat.
Padahal dalam hadis Abu Qatadah, hadis 790, ada larangan pada makmum menunggu salat dalam keadaan qiyam. Hadis sebelum ni lah kita bincang minggu lepas. Hadis Abu Qatadah. Ada larangan pada makmum menunggu salat dalam keadaan qiyam. Zahirnya kelihatan berlaku percanggahan. Bagaimana hendak diselaraskan dua hadis? Nak jamak, nak talfiq hadis ni lagu mana? Mengikut Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia kata hadis Abu Hurairah, yakni hadis bab ni berlaku sebagai menjelaskan keharusan menunggu salat dalam keadaan qiyam. Setelah ada larangan dalam hadis Abu Qatadah. Nak ayatnya harus sebab dalam hadis Qatadah tu nampaknya ada larangan. Larangan tu dia panggil hadis qauli. Larangan tu dalam bentuk hadis qauli itulah. Tu Nabi tak benar. Bahkan Nabi kata kena tengok aku dulu baru qiyam, baru lakukan iqamat dan berdiri tu. Begitu maksudnya. Tiba-tiba hak ni boleh pula. Nak ayatnya harus. Sebabnya takut kalau tak ada hak tu jadi faham gua asal larang ni ke haram lah, tak boleh lah. Jadi kalau tidak ada hadis yang menunjukkan boleh buat tu, mungkin tidak akan difaham harus hukumnya. Sudah tentu tidak akan berlaku menunggu dalam jangka yang masih lama kerana Nabi SAW telah bersabda makanakum, yang mafhumnya kamu tunggu sekejap. Jadi sahabat berdiri itu sebab Nabi kata tunggu sekejap, sebab tu sahabat berdiri. Kalau Nabi tak kata gitu, boleh jadi sahabat tu kalau pakar Abu Qatadah tu, hadis Abu Qatadah tu, tak akan buat begitu. Moga semua tahu tak boleh. Jadi bila Nabi kata tunggu sekejap, maknanya harus. Sebab sekejap. Kalau tak tahu Nabi tu bila, tak ada maklumat, mungkin dia tidak akan bertunggu sambil berdiri. Mungkin tunggu sambil duduk. Itu maksudnya. Apa yang tunggu sambil berdiri ni? Padahal semua tahu hadis Abu Qatadah tadi. Moga Nabi kata dah makan dan setengah riwayat umkusu. Itu maksud dia. Nabi SAW telah bersabda makanakum, yang mafhum kamu tunggu sekejap. Jika tidak ada maklumat waktu Nabi SAW akan keluar, sudah tentu mereka tidak akan menunggu dalam keadaan qiyam. Sebab apa? Ada hadis Qatadah tadi lah, Abu Qatadah tadi. Jadi hikmat larangan menunggu dalam keadaan qiyam tanpa ada maklumat bila Nabi SAW atau imam akan keluar adalah untuk tidak menyusahkan para jemaah tu. Maksud dia beginilah. Jadi kalaulah sahabat pun dia faham hadis Qatadah tu. Jadi kalau tidak ada Nabi kata, Nabi tak kata tunggu sekejap, dia tak akan tunggu. Bapa hadis Qatadah tu lebih awal lagi. Itu maksud dia. Jadi bila Nabi kata tunggu sekejap tu, maknanya tidak bercanggah dengan hadis Abu Qatadah tu. Itu maksud dia. Jadi hak ta'lih ni tak ada apa-apa keluar, apa-apa maklumat, semata-mata nak tunggu, tak tahu mari bila, tak tahu tubik bila tu imam tu. Hak tu Nabi tak benar. Jadi nak tunggu dalam keadaan tu duduk, tunggu dalam duduk. Hak ni tunggu dalam keadaan berdiri ni kerana sudah tahu dah Nabi pergi sebentar ni. Engkau pergi mandi ya. Atau pergi ambil wuduk. Ataupun dia ambil wuduk gitu. Yang keenam, harus berlaku lupa kepada para nabi alaihimussalatu wassalam, tu tersilap tu dalam urusan tasyri' kerana hikmah ini dikehendaki oleh Allah. Kadang-kadang kita tak tahu hikmah. Kadang-kadang tahu. Kukuk mana pun bila berlaku daripada nabi, bila riwayat tu sahih, maka itu dikira harus, boleh. Seperti ni misalnya, apa hikmah? Kita kata, ya lalu lah kalau puas dia kata gitu. Apa nak buat jadi nabi lupa, nak tubik hukumnya? Kenapa perlu Nabi kena lupa dalam bab hukum untuk menunjukkan hukum? Kalau ayat lah tak boleh. Dalam bentuk qauli, bukan dalam bentuk fi'li. Dia sebab Syiah ni dia tak terima Nabi lupa. Tak boleh. Sebab imam dia pun tak lupa. Takkan Nabi lupa. Dia takut kat leher juga. Takut orang kata tu imam Rasulullah lupa. Dia tak percaya. Yang ketujuh, harus, sebab dia kira gini, ini kaedah lah agama kita ni. Apa yang berlaku kepada Nabi tu sama dia dilupa ke apa, semua tu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita dengan adanya hak tu. Gitu. Harus berlaku selang masa antara iqamat dengan takbiratul ihram ni. Ahli fiqh buat kesimpulan lah daripada hadis ni. Yang ke-8, harus bagi makmum menunggu imam selepas iqamat kerana keperluan mendesak dan sangat penting. Dan ini tidak termasuk larangan menunggu salat dalam keadaan qiyam seperti yang tersebut dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Itu tak termasuk. Jadi makna nak tunggu saja-saja cacar gitu, itu tak boleh. Ada larangnya. Sampai jadi lamanya. Ada ke setengah masjid dah. Setengah masjid ni dia ada lampu warna hijau. Okay, ada setengah dia lampu warna hijau. Mana anak pun pernah kita tahulah. Sebab kita duduk kuliah bila kita mari tu, lah nyala lampu. Itu dia isyarat tu imam nak tubik tu. Bila gitu, maka tu bila pun akan qamaan.
Tu kata apalah kita tunggu sebab isyarat tu. Tu. Tapi kalau tak ada tu setengah masjid tu, tu email pergi cari buat apa? Lama qamat tu email tak ada. Geger cari tu email. Takut jadi gitu, jadi kalut lah hang tak sih. Tersuar tu ketika nak semaya jadi kalut gitu tu. Nak supaya teratur tu. Cuma nak daripada hadis ni kita bincang nak ayatnya boleh berlaku selain masa kerana keperluan itulah. Baik. Yang kesembilan, tidak harus malu untuk berterus terang dalam urusan ibadat dan urusan yang membabitkan agama. Tak apa kita berterus terang pun tak apa, tak ada jadi masalah pun. Tapi kalau orang suka lah, mari Allah minta maaf hamba tak ingat mani wajib. Mesti orang kata, alah tu email kita ni dak. Paruk sungguh minggu lepas kita dah. Tak ingat semacam. Adalah jangan acap doa. Tapi kok mana royak kita apa? Lepas tu kalau tak si royak pun tak apa. Duduk mentah. Nak ambil wuduk. Takut imam kata benar tidak wuduk mandi junub dosa pula. Nak takut dalam takut orang sukalah. Mengata imam tak kira, mengata imam takut timbul. Tapi kalau nak kira asalnya tak perlu malu pun. Itu asal kita. Tapi perkara ni kalau kita boleh guna alasan yang lebih terhormat lagi molek. Memang makmum akan suka lah kita kata begitu, tapi sahabat Nabi dia tidak suka dengan Nabi tu. Jadi kalau berlaku pada kita mungkin. Hak ni berlaku ni. Kita duduk di asrama ni dah. Musim SPN duduk asrama. Maya. Sudah dah. Tu email kata, Allah dia kata minta maaf banyak lah dia kata. Aku tak ingat nak mandi. Bukannya mimpi waktu mana. Lagu mana hukum? Cuba kita tengok. Kalau hukum tu, lagu mana pula tu? Makmum okey, tu email tu. Cuba kita tengok sini. Dia ada boh tu. Yang ke-10, harus bercakap pada waktu antara iqamat dan salat kerana keperluan. Selepas qamat, antara qamat dengan semaya tu, itu haruslah. Bukan makna molek. Bukan makna molek. Kalau ada keperluan. Dia diikat dengan ada keperluan. Yang ke-11, harus melewatkan mandi junub. Ni boleh. Kita bincang dah bab taharah dulu. Yang ke-12, penekanan mendirikan salat saf dengan sempurna. Ni dia ada isyarat ke arah tu. Yang ke-13, kepatuhan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup berdiri menunggu baginda sallallahu alaihi wasallam demi untuk salat bersama tu. Sanggup berdiri. Baik, di sini sebenarnya banyak ni, cuma anda tak sempat nak print sebab ada muka surat yang kedua tu tak sempat nak itu nak semak. Sebab dia hak ni dalam kitab Ethiopi pun dia tidak sebut semua. Cuma kita nak tengok sebab dia ada dalam kitab ni. Hak ni dia ada tajuk khusus ni dalam kitab fiqh ni. Nak tahu lebih detail lah pandangan ulama lagu mana. Ni ana ambil ni hak ringkas. Tapi ringkas pun kira-kira merangkum indah ni. Okey, baik, cuba tengok. Al-Imam Abu Bakr Ibnul Munzir ataupun lebih terkenal dengan Ibnul Munzir menyebutkan para ulama telah berbeza pandangan berkenaan salat imam dalam keadaan berjunub. Imam semaya dalam keadaan berjunub. Semaya jemaah ni. Bila sebut imam makna semaya jemaah lah. Yang pertama Imam An-Nakhai, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Sulaiman bin Harb, Abu Thawb dan Al-Muzani. Mereka berpendapat imam mesti mengulangi salat dan makmum tidak perlu mengulanginya. Mereka beristilah dengan beberapa kisah sahabat yang berkaitan dengan isu ini. Dia sebenarnya ada 4. Saya kemukakan 4. Cuma dalam helai asal lagi. Cuma nak yang begini. Hak ni imam mana semaya dah ni. Imam semaya sama ada lepas akad takbir tak cukup serakaat ke, tak kira. Ataupun sudah dah ke, selepas tu baru tahu. Imam baru teringat Allah tak mandi junub. Mana kalau semaya tetap siap lagi, dia kena tubik lah. Dia kena tubik tu sama dia dua pilihan. Bila tu imam keluar daripada semaya, dia boleh kata makanan. Dia boleh juga dari segi fiqh. Dia suruh makmum tunggu. Dia nak masuk semula jadi tu imam. Imam Syafi'i kata boleh tu. Yalah, ada juga orang lain kata boleh. Ataupun dia suruh orang lain, dia isyarat supaya orang lain ganti. Bila dia mari duduk belakang, jadi sah belakang dia. Isu dia sekali tu imam tu, dia kena semayah mula lah dianya. Dia kena semayah semula. Semayah semula ni maksudnya kata kalau tu imam tu duduk dari rakaat yang 3.
baru teringat. Dia pun tobik. Sama ada dia masuk semula jadi imam. Kalau dia masuk semula jadi imam, maknanya makmum itu akan sudah awal lah. Boleh juga begitu. Tapi setengah ulama kata hak tu tidak molek tu. Tapi sama ada kata boleh. Jadi tu imam kena tambah, cukup lah. Itu maksud semula tu. Jadi hak dia buat 2-3 rakaat tak jadi untuk dia. Sebab tak ada aimah dia tu. Ataupun kalau dia suruh orang lain, makmum tak terjejah salat tu. Padahal kita kata dia bermakmum ke imam hak tak ada taharah, hak tidak bertaharah. Tak kira tu. Jadi naik seorang lain jadi tu imam, mana dia sudah jadi tu imam tadi, jadi masbuk lah. Ada. Bila jadi masbuk, tu imam tu kena tambah, kena cukup sembahyang dia tak cukup tu. Ada. Itu. Imam Syafi'i pun kata gitu. Jadi maknanya tu imam tu tak jadi makmum jadi. Gitulah. Mana dalil ni? Pandangan pertama ni. Pertamanya beliau yakni Ibnul Munzir telah mengeluarkan riwayat dengan ni ana tidak kemuka kalau dia punya tek asal dia ni. Ana ambil secara mafhum saja ni. Ibnul Munzir telah mengeluarkan riwayat dengan sanadnya. Ni pun ana tidak kemukakan riwayat yang lengkap. Dengan daripada Asy-Syarid Ats-Tsaqafi yang menyebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menjadi imam subuh di Madinah. Ada berlaku gitulah. Kemudian beliau keluar ke Al-Juruf, nama satu tempat tak jauh. Dan mandi di situ kerana tempat tu ada air. Dia pergi situ dia mandi kerana beliau telah sedar masih dalam keadaan junub. Beliau telah mandi dan mengulangi salat. Dan hak ni maksud dia nya Sayyidina Umar tak suruh makmum tu semaya semula. Ini sahabat Sayyidina Umar tu. Yang kedua, beliau telah mengeluarkan riwayat. Beliau tu maksudnya Ibnul Munzir jugalah. Beliau telah mengeluarkan riwayat dengan sanadnya daripada Al-Aswad bin Yazid yang menyebutkan beliau bersama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab di suatu tempat antara Mekah Madinah. Umar menjadi imam, kemudian beliau berlalu pergi setelah beliau melihat ada kesan ihtilam pada pakaian. Ni jadi tu imam dah ni. Beliau mandi dan membasuh kesan ihtilam. Dia gini dalam kitab tu kadang-kadang dia cuba nak elok sebut ada air mani terlekat di kain tu, dia guna ihtilam. Ana guna asal ihtilam maknanya mimpi lah. Mimpi. Ihtilam di sini makna dia mimpi. Siapa tu bi air mani. Tu. Jadi tak teringat tu. Jadi lepas tu baru teringat. Dia mandi, lepas tu dia basuhlah. Air mani ke air apa yang terlekat tu pada pakaian dia tu. Beliau mengulangi salat dan kami tidak mengulanginya. Dan ada sambungnya. Sambungnya tu saya bagi minggu hadapan lah. Jadi sebenarnya ada lagi. Dah banyak lagi perbincangan dia. Dia ada tiga pendapat. Walaupun situ dia buat pendapat, cuma anda tengok boleh tadakhul. Boleh kita serakkan pendapat keempat tu masuk dalam pendapat yang ketiga tu. Jadi insya-Allah tu kita bincang minggu hadapan lah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.